Tak sempat baca, pasang kat YouTube, ikut. Daripada Baqarah, pasang tu berhenti, tanda. Sagi naik kereta balik, pasang balik Quran. Hak berhenti tadi, baca balik. Dia boleh tanda. Lah ni macam-macam apa nama ni? Macam-macam app ada. Kita ada app Al-Khair. Ya. App Al-Khair ada Quran tak tahu? Mana dia ni? Ada Quran. Kita ada app Al-Khair. App anak Melayu Islam. Muslim Pro tu hak Cina Singapura punya. Hak tuan-tuan duk download tu. Sekali dengan saya. Mana kita tahu dulu lama kan. Sekali tuan-tuan cek pula dia pun download. Banyaknya pahala Cina tu dapat. Nasib baik dia Cina. Kalau dia Islam, ada hak anak Melayu buat. Nama Al-Khair. App Al-Khair. Cuba tengok ejaan macam mana tahu. Kan? Ada anak Melayu buat. App macam tu. Tuan-tuan pasang Quran dalam tu, boleh tanda. Dia tanda berhenti tang mana, saya sambung. Play balik. Wallahu alam. Saya rasa ada. Tuan-tuan pasang. Maka Allah sangat memuliakan. Yang terakhir sekali untuk ceramah pada malam ni. Habis dah. Last dah. Yang terakhir sekali, lihat bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang rapat dengan Quran. Yang terakhir sekali, tuan-tuan tengok macam mana Allah memuliakan orang-orang yang rapat dengan Quran di alam barzakh. Hak ni semua orang tahu. Saya yakin semua orang tahu. Iaitu sesiapa yang mengamalkan surah Al-Mulk, maka Allah akan menyelamatkan dia daripada siksaan alam kubur. Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat. Malas baca, buka YouTube, tekan. Malas baca, buka YouTube, tekan surah Al-Mulk, ikut dia baca. Cukup. Tekan tu, dia baca, qari tu tak kira lah siapa pun. Dia baca, kita pun ikut. Ikut dengan mulut ataupun ikut dengan hati. Malas juga waktu nak tidur tu, nak lena tu. Buka surah Al-Mulk, pasang, letak. Dia baca, kita lena. Yang tu tak jadilah. Bukannya nak dan lena 30 ayat sat je. Apabila seseorang itu dimasukkan tubuhnya di dalam kubur, kemudian dia mendengar bunyi derupan tapak kaki, kasut ahli keluarganya meninggalkan kawasan perkuburan. Ni Nabi sebut ni Nabi sebut. Roh itu mendengar bunyi derupan tapak kaki dan kasut selipar ahli keluarganya meninggalkan tapak perkuburan. Siapa pun orang tu, tak ada siapa ahli keluarga nak tunggu 8 hari 7 malam. Kamu suami tercinta ke, kamu isteri tercinta ke, anak tercinta ke, ayah tercinta ke, ibu tercinta ke, 2 jam semua balik. Ketika sekira-kira kamu mendengar qara'ani alihim, bunyi derapan selipar dan kasut ahli keluarga kamu meninggalkan tapak dan tanah perkuburan, yanzil ilaikum malakani aswadan, turun 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir. Malaikat ni turun. Dia bagi duduk. Dia bagi duduk jenazah tu, dia bagi duduk macam tu. Daripada duduk macam tu kan, dia bagi duduk macam tu. Bila dia bagi duduk macam tu, soalan pertama semua orang tahu. Kalau elok,
malaikat akan tanya elok datang dalam rupa paras yang berseri-seri. Malaikat Munkar dan Nakir datang dengan rupa paras yang berseri-seri, rupa yang segak. Malaikat cakap elok, malaikat cakap kata jangan risau. Tuan-tuan, roh-roh yang baik, malaikat tu turun bagi tahu jangan risau. Kamu orang baik. Dia senyum kepada kita, dia main elok aja. Man rabbuka? Kita pun jawab, Rabbi Allah. Tapi kalau orang tu mati dalam keadaan su'ul khatimah, kerana hidupnya penuh dengan kemungkaran, kerana hidupnya penuh dengan dosa dan noda kepada Allah Jalla Jalaluh, malaikat yang datang dalam keadaan hitam melegam, di mulut mereka dikeluarkan api ketika bercakap, di tangan mereka mitraqun min hadid, lau taraqal jibal lahadamal jibal. Kalau besi yang dipegang itu dihempapkan kepada sebuah gunung besar, nescaya hancur berkecai gunung itu. Lalu ditanya kepada orang tadi, "Man rabbuka?" dengan suara yang bengis. Kata Rasulullah, orang tadi pun tak boleh jawab. Dia kata, la adri. Ni bahasa Nabi buat. Alif, bukan dia gelak. Tu dia tak tahu. Hadis sahih, riwayat Bukhari atau Muslim. Dia kata, la adri. Lalu dipukul orang itu. Lalu didatangkan orang yang kedua. Dibangkitkan orang yang kedua. Juga mati dalam keadaan yang tidak bagus. Tetapi dia Islam. Dan dia tidak meninggalkan bacaan Quran. Dan dia tidak meninggalkan amalan Quran. Ataupun dia tidak meninggalkan bacaan suratul Mulk. Apabila ditanya orang ni, dia Islam tapi dosa banyak, tak sempat bertaubat. Bila ditanya, "Man rabbuka?" dia kata, la adri, aku tak tahu. Lalu malaikat Munkar nak pukul dia. Lalu datang Quran berada di depan dia, menghalang malaikat itu. Quran itu namanya surah Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Mulk kata jangan. Allah memerintahkan aku untuk melindungi orang ni sehinggalah ditiupkan sangkakala. Bukan sampai masuk syurga. Orang yang lepas azab kubur tidak semestinya lepas azab neraka. Yang ini kaedah, boleh tengok dalam kitab Tauhid. Lalu datang surah Al-Mulk, pertahankan orang ni jangan. Allah memerintahkan aku untuk melindungi orang ni. Kerana dulu dia baca aku. Malaikat pergi ke arah kanan. Surah Al-Mulk pergi ke arah kanan. Melindungi orang ni. Malaikat pergi ke belakang. Surah Al-Mulk pergi ke belakang. Dan begitulah. Sehinggalah malaikat itu meninggalkan orang itu. Syafaat dan keberkatan Al-Quran. Jadi saya rasa setakat tu dulu untuk malam ni. Dia memang jenis break macam tu. Gear 4 lepas tu dia break terus. Tuan-tuan, jadilah ceramah 2 jam pun kalau esok subuh tak semayang tak jadi juga. Kan? Jadi setakat tu dulu. InsyaAllah semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat. Semua malam ni yang dalam masjid ni, ilmu yang kita dapat 1, 2, 10, 15 tak sat. Kita pohon kepada Allah sekarang. Wahai Allah, jadikan ilmu yang kami dapat sepanjang duduk dalam majlis ni ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Sekadar tu dulu. Terima kasih kepada pihak penganjur, pihak masjid, tuan imam, jawatan kuasa masjid dan jawatan kuasa festival atas penganjuran ini. Semoga dapat pahala, ikhlas kerana Allah SWT. Yang tu saja daripada saya. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.